Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Uya dan saya Isha. Hari ini kita nak dengar kisah haiwan dalam Al-Quran. Burung apa tu? Burung murai ke? Bukanlah, itu burung hut-hut lah. Kalau korang nak tahu, burung hut-hut ada disebutkan dalam Al-Quran. Wow, Masya Allah. Mari kita dengar pula kisah di sebalik surah ini. Alhamdulillah, yay! Kisah hut-hut utusan Nabi Sulaiman. Sebelum wujudnya Kaabah di Mekah, orang yang beriman dengan Allah tidak mempunyai tempat yang khusus untuk beribadah. Allah memerintahkan agar Nabi Sulaiman membina rumah ibadat yang digelar Baitul Maqdis. Maka mereka yang beriman pun pergilah ke Baitul Maqdis untuk beribadah. Tidak lama selepas itu, Nabi Sulaiman berangkat meninggalkan Baitul Maqdis untuk pergi menggembara melihat dunia luar. Itu adalah sebagai membayar nazar apabila berjaya membina Baitul Maqdis. Orang-orang yang datang dapat beribadah dengan selesa di rumah ibadat tersebut. Destinasi pertama Nabi Sulaiman ialah Yaman. Baginda dan rombongannya berhenti di sana untuk berehat. Bekalan air pula sudah berkurangan. Pembantu baginda pergi mencari sumber air namun tidak ditemui. Segala usaha untuk menemui jalan buntu. Raja Sulaiman memanggil burung hut-hut supaya menghadap baginda. Dengan nama Allah, aku menitahkan engkau pergi mencari sumber air untuk kegunaan kita. Bekalan air kita sudah hampir habis. Burung hut-hut pun segera terbang untuk menunaikan perintah Nabi Sulaiman itu. Namun begitu, setelah beberapa waktu berlalu, burung hut-hut itu tidak juga kembali membawa sebarang perkabaran yang dikehendaki. Nabi Sulaiman menjadi murka lalu bertitah, "Demi Allah, aku akan menyembelih hut-hut itu sekiranya ia kembali nanti. Ia telah mengingkari perintah aku." Tiba-tiba, burung hut-hut itu muncul di hadapan Raja Sulaiman. "Aku mohon ampun kerana terlewat sampai, tapi aku membawa sebuah perkabaran yang pasti akan menarik perhatian tuanku. Aku menemui sebuah tempat yang subur bernama Sabak. Ia diperintah oleh seorang raja perempuan yang kafir." Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat lalu meminta burung hut-hut memberikannya kepada pemerintah Sabak itu. Surat itu menyeru supaya dia beriman kepada Allah. Dalam surat balasannya, dia mengakui namanya Ratu Balqis dan berjanji akan membuat kunjungan hormat kepada Nabi Sulaiman tidak lama lagi. Beberapa hari kemudian, rombongan wakil Ratu Balqis menemui Nabi Sulaiman. Mereka membawa berbagai perhiasan yang mahal-mahal sebagai hadiah. Tujuan Ratu Balqis ialah untuk menunjukkan kehebatan kerajaannya dan menyindir Nabi Sulaiman yang telah mengirim surat tempoh hari. Ratu Balqis merasakan kerajaannya sangat hebat dan Nabi Sulaiman tidak layak hendak mencabarnya. Dia menyangka dengan menunjukkan kekayaan yang dimilikinya itu akan membuatkan Nabi Sulaiman berasa gentar dan tidak lagi berani menyerunya supaya beriman kepada Allah. Kepada wakil rombongan tersebut, Nabi Sulaiman memberi amaran, "Kami tidak memerlukan semua ini kerana Allah telah mencukupkan kami dengan segala kekayaan dan kemuliaan. Sekiranya kamu tidak mahu beriman, kami akan mengirim bala tentera untuk menyerang negeri kamu." Mendengar amaran tersebut, Ratu Balqis bersetuju untuk menghadapnya dan berbincang. Nabi Sulaiman membina sebuah istana yang sangat indah yang belum pernah dibina sebelum ini demi menyambut Ratu Balqis. Jin Afrit pula telah memindahkan istana dan singgasana Ratu Balqis demi menunjukkan kehebatan Nabi Sulaiman. Apabila Ratu Balqis tiba, alangkah terkejutnya dia melihatkan istana dan singgasananya sudah pun ada di sebelah istana Nabi Sulaiman yang tersergam indah itu. Istana Nabi Sulaiman itu pula sangat indah di mana lantainya dibuat daripada kaca yang jernih dan kelihatan air mengalir di bawahnya. Ratu Balqis mengangkat kainnya ketika melangkah kali pertama ke istana itu kerana menyangkakan ada air yang bertakung. Melihat kerajaan yang dimiliki Nabi Sulaiman itu yang jauh lebih hebat dari kerajaannya, membuatkan Ratu Balqis benar-benar malu dan insaf. Dia mengakui kesombongannya dan bertaubat dengan perbuatannya itu. Ratu Balqis pun beriman kepada Allah, lalu diikuti pula oleh seluruh rakyatnya. Nabi Sulaiman menerima berita itu dengan penuh kesyukuran.
Setiap kehebatan yang dimilikinya adalah kurniaan Allah semata dan Nabi Sulaiman tidak pernah berasa sombong dan takbur. Baginda mentadbir kerajaannya dengan adil dan saksama di mana semua manusia dan jin patuh kepada kekuasaannya. Demikianlah kisah burung Hudhud yang berjaya menemui kerajaan Sabak dan Ratu Balqis tersebut. Peristiwa itu akhirnya membawa kepada keinsafan Ratu Balqis dan beriman kepada Allah dan tunduk kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Wah, Masya Allah. Bye-bye kawan-kawan. Jumpa lagi.